Beliau merupakan pelajar dari Wak Tanjung Al-Islamiyah dan beliau berasal dari Ubi Avenue 1. Ini dia adik Muhammad Ahmad bin Rizwan dengan tajuk beliau Isra Mi'raj. Marha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Yang bermaksud, Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dengan bacaan ayat tadi, boleh tak kawan-kawan cuba teka tajuk ceramah saya pada hari ini? Tajuk yang akan saya sampaikan pada hari ini ialah tentang Isra dan Mi'raj. Pada tahun ke-10 kenabian Rasulullah SAW, beberapa peristiwa sedih yang telah berlaku. Di antaranya ialah kewafatan Abu Talib, iaitu pakcik baginda, dan diikuti dengan Sayyidatina Khadijah, isteri Rasulullah SAW. Tahun tersebut digelar tahun duka cita buat baginda. Dalam suasana yang amat sedih dan pilu itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengubati hati baginda dengan menghadiahkan sebuah peristiwa yang amat menakjubkan lagi bersejarah, iaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Kisah pengembaraan ini bermula pada malam 27 Rejab ketika malaikat Jibril dan malaikat Mikail datang berjumpa dengan baginda. Mereka membelah dada dan mengeluarkan hati baginda untuk dicuci dengan air Zam-Zam. Kemudian Rasulullah SAW dibawa berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan menerusi 7 lapis langit sehingga sampai ke Sidratul Muntaha dengan menaiki buraq. Tahukah kawan-kawan apa itu buraq? Buraq merupakan seekor haiwan luar biasa yang diciptakan khas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saiz badannya tidak besar daripada keldai dan tidak pula lebih kecil daripada kambing. Namun, ia mampu bergerak sepantas kilat dan satu langkahnya bersamaan sejauh mata memandang. Laju habis tu. Baginda SAW pun melanjutkan perjalanannya menaiki tangga dari syurga yang diperbuat dari emas dan perak. Baru saja jejak angkat dari anak tangga pertama saja, mereka sudah pun terangkat ke pintu langit dunia. Di setiap lapisan langit, Baginda SAW dapat bertemu dengan Nabi-Nabi yang terdahulu seperti Nabi Adam AS, Nabi Isa AS, sehinggalah ke Nabi Ibrahim AS. Kemudian, Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ditemani Jibril. Saya ulangi, tanpa ditemani Jibril. Di sinilah terjadinya suatu peristiwa yang amat penting, iaitu dialog antara Rasulullah SAW dan Allah Azza wa Jalla. Dengan penuh hormat Rasulullah SAW berkata, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, yang bermaksud,
Segala penghormatan, kemuliaan dan keagungan adalah milik Allah saja. Allah pula berfirman, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mendengar percakapan ini, para malaikat serentak menyatukan dua kalimah ini dan hingga kini ianya diabadikan dalam bacaan tahiyat kita. Pada saat inilah solat difardukan dengan bilangan 50 waktu dalam sehari. Namun dalam perjalanan pulang, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Musa AS dan nasihatkan agar meminta diringankan jumlah waktu solat tersebut. Kerana umat akhir zaman tidak akan mampu melaksanakan jumlah seberat ini. Setelah berulang kali menghadap Allah SWT, akhirnya daripada sebelum ini 50 waktu diturunkan habis-habisan sehingga ke 5 waktu sehari semalam. Setelah itu, dengan izin Allah SWT, baginda dapat bertemu dengan malaikat Malik, penjaga neraka yang tidak pernah senyum, berwajah bengis. Baginda SAW diperlihatkan azab yang ada di dalam neraka. Antaranya ialah orang yang dipakaikan kasut dari api neraka, lantas mendidih otaknya. Dan ada pula orang yang lidahnya digunting dengan gunting api, kawan-kawan. Setiap kali selesai dipotong, lidahnya itu kembali lagi. Lalu Nabi pun bertanya, siapakah itu wahai Jibril? Jibril berkata, mereka adalah para penceramah dari kalangan umatmu yang mereka ucapkan apa yang tidak mereka lakukan. Dan mereka membaca kitabullah tetapi tidak mengamalkannya. Setelah itu, baginda SAW juga diberi kesempatan untuk melihat malaikat Ridwan, penjaga syurga yang sentiasa tersenyum dan berseri-seri. Baginda SAW dapat kesempatan untuk melihat sendiri kenikmatan yang ada di dalam syurga, seperti sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya dan sungai-sungai dari air madu yang murni. Semoga kita yang berada di sini dapat menjadi penghuni syurga. Amin ya rabbal alamin. Dengan itu, saya ingin mengakhiri ceramah. Kawan-kawan, sedangkan dari bumi ke tempat terjauh, itu belum sampai langit pertama pun, kita mampu mengambil masa lebih kurang 13 bilion tahun. Itu jika kita bergerak sepatas cahaya pun. Jadi bayangkan, Rasulullah SAW yang naik hingga langit ke-7 dan menyaksikan banyak keajaiban dalam satu malam saja. Subhanallah. Baiklah, dengan itu, saya ingin mengakhiri ceramah saya pada hari ini dengan sebuah lagu mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj. Semoga kita dapat manfaatnya, insya-Allah. Hening malam gelap yang membungkus desir angin tiada kedengaran. Gemur suara memanggil membangunkan Rasul dari tidurnya. Jibril berwajah putih besi bersayap bergemelapan. Dari Mekah ke Sidratul Muntaha, buruk menawan 7 petala. Membelah langit perak, bertatakan bintang, bergantungan rantai-rantai keemasan. Tiada iblis dan juga syaitan dapat mendengarkan rahsianya Tuhan. Tabir akhirat disingkapkan, membenarkan apa yang diwahyukan. Dosa pahala dijelaskan, dipamerkan tiap pembalasan. Dipertemukan dengan nabi-nabi, diperlihatkan ragam malaikat, diperbentangkan hari kebangkitan, diwajibkan 5 waktu sembahyang
Isra Mi'raj yang amat panjang disingkatkan menjadi semalaman. Sukanya untuk dipercaya hanya keimanan yang membenarkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Marha Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Adik Muhammad Ammar. Apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah. Masya Allah, saya sebenarnya amat kagum adik dapat menyampaikan satu cerita yang padat dengan informasi. Masya Allah. Jadi saya syabas dan saya harap adik teruskan perjuangan dalam menggunakan bakat adik untuk kebaikan ummah, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih Ustazah Diana Hanim. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada adik Muhammad Ammar bin Rizwan. Marha.